Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 7. Pengendalian ketenteraan. Sun Tzu berkata, dalam peperangan, seseorang panglima akan menerima perintah daripada raja. Maka setelah mengumpulkan kekuatan dan meneliti pasukannya, dia perlu menggabungkan dan menyusun pelbagai unsur tersedia agar ia teratur harmoni sebelum mendirikan kem tentera. Dan hanya selepas itu, barulah dia melakukan aturan pergerakan ketenteraan atau pengendalian ketenteraan. Yang tiada lah daripada hal yang lain lebih payah mengatasi hal ini. Kepayahan dalam taktik pengendalian ini terletak pada kesukaran menukarkan sesuatu yang berliku-liku menjadi lurus atau menukarkan sesuatu yang malang menjadi sebuah keuntungan. Maka melalui jalan yang jauh dan berliku-liku, setelah menarik perhatian musuh keluar dari laluan serta mencari cara untuk mencapai tujuan sebelum pihak musuh mencapainya terlebih dahulu, semua ini menunjukkan kemampuan dan kehandalan melakukan pelancongan. Pengendalian pasukan tentera ialah satu hal yang menguntungkan. Tetapi dengan pasukan tentera yang tidak berdisiplin dan tidak teratur, maka itu ialah satu hal yang paling berbahaya. Jika engkau terlalu lebih sibuk mempersiapkan tentera lengkap dengan segala barang keperluan untuk merebut kelebihan di medan perang, barangkali peluang untuk engkau meraih keberuntungan itu sudah pun terlalu lewat. Untuk merobek pertahanan musuh dengan cepat, ringankan bebanan. Justru, jika engkau merintahkan pasukanmu untuk meninggalkan bawaan mereka dan bergerak tanpa mengira siang ataupun malam, melangkau 2 kali ganda jaraknya, mengharungi laluan berjarak 100 li untuk merebut kelebihan, maka ketahuilah bahawa barisan pemimpin ketiga-tiga bahagian pasukanmu akan jatuh ke tangan musuh. Tentera yang kuat akan ditempatkan di bahagian hadapan, yang lemah akan mengikut dari belakang. Maka jika beginilah rancanganmu, nescaya hanya 1/10 daripada tenteramu akan tiba di destinasi. Jika engkau bergerak sejauh 50 li untuk melangkau pergerakan tentera musuh, maka engkau akan kehilangan pemimpin tentera bahagian pertama engkau. Dan hanya separuh daripada jumlah pasukan engkau akan berjaya mencapai tujuan. Jika engkau bergerak sejauh 30 li untuk melangkau pergerakan tentera musuh, maka 2/3 daripada jumlah pasukan engkau akan tiba di destinasi. Maka seorang tentera tanpa kereta bekalan akan kalah, tanpa persediaan akan kalah, tanpa sumber bekalan juga akan tetap menemui kekalahan. Kita tidak mampu untuk membentuk sekutu dengan wilayah-wilayah berdekatan sehinggalah kita kenal benar akan wilayah berdaulat tersebut. Kita tidak mampu untuk menggerakkan pasukan tentera kita sehinggalah kita telah kenal benar akan muka bumi negara dan wilayah berkenaan, akan tentang gunung ganan dan hutan belantaranya, tentang jurang dan lembahnya, tentang tanah paya dan bakaunya. Kita tidak akan mendapat kelebihan dan keberuntungan daripada alam melainkan kita sedia menilai dan menggunakan segala petunjuk tentang keadaan alam yang dilalui. Dalam peperangan, engkau harus sentiasa berselindung. Maka dengan itulah engkau akan beroleh kemenangan. Timbang tara untuk menggerakkan keseluruhan pasukan ataupun membahagi-bahagikan mereka tertakluk kepada suasana dan situasi. Maka bergeraklah sempatas angin bertiup. Majulah gempur sedalam hutan belantara. Maka merusuhlah seperti api yang marak membara. Dan berteguhlah seperti sebuah gunung yang tidak bergoyah. Rancanganmu biarlah diatur seperti malam yang gelap gelita. Dan ketika engkau maju menyerang, menerpalah engkau sebagaimana kilat menyambar.
Kalau engkau menyerang sebuah wilayah pinggiran, maka bahagikanlah harta rampasan perang kepada pasukanmu. Apabila engkau menakluk wilayah baru, maka peruntukkanlah juga untuk tenteramu. Sebelum engkau bergerak atau menyerang, maka engkau harus fikir sehabis cermat dalam membuat keputusan. Orang yang beroleh kemenangan ialah mereka yang mengerti tentang muslihat dalam pelancongan. Maka yang tersebut inilah dikhabar sebagai seni pengendalian atau pergerakan ketenteraan. Maka seperti yang tercatat dalam buku pengurusan ketenteraan, di medan pertempuran tiadalah kata-kata yang dituturkan akan kedengaran dari jarak yang jauh. Maka oleh itu, gong dan gendang harus berdengung. Di medan pertempuran, tiadalah rupa benda mampu dilihat dari jarak yang jauh. Oleh itu, spanduk dan bendera harus dikibar-kibar. Gong dan gendang, spanduk dan bendera ialah satu cara telinga dan mata bertumpu kepada titik yang tentu yang serupa. Maka dengan itu, pasukan tenteramu akan membina sebuah kesatuan. Oleh kerana terlalu mustahil akan halnya untuk marah bersendirian, atau terlalu pengecut lakunya untuk mundur bersendirian. Maka inilah halnya yang dikhabar sebagai suatu seni untuk menguruskan pasukan tentera yang ramai. Ketika pertempuran berlaku pada waktu malam, maka perolehilah kebaikan dalam menggunakan isyarat api dan gendang. Ketika pertempuran berlaku pada waktu siang, maka perolehilah kebaikan dalam menggunakan kibaran bendera dan spanduk. Begitulah caranya mengawal telinga dan mata tenteramu. Seluruh pasukan boleh sahaja dirampas semangatnya. Seorang pemimpin boleh sahaja dirampas pemikirannya. Semangat seorang tentera paling memuncak pada waktu pagi. Menjelang rembang matahari, semangatnya beransur kurang. Dan menuju malam, minanya hanya berfikir tentang kembali ke barek mereka. Seorang panglima yang pintar akan menjauhi pasukan tentera musuh yang bersemangat, tetapi akan menyerang ketika semangat mereka mulai pudar dan berkeinginan pulang. Maka inilah suatu seni untuk mempelajari perbuatan dan perangai atau angin manusia. Dengan ketinggian disiplin dan ketenangan atma, panglima akan menunggu sehingga timbulnya kekacauan dalam pasukan musuh. Maka inilah yang digelar seni dalam mengawal diri sendiri, iaitu untuk menghampiri tujuan sedangkan pihak musuh masih lagi berada dalam jarak yang jauh, untuk menunggu dengan tenang dan sabar ketika pihak musuh berjuang dan bekerja keras, untuk berada dalam kekenyangan walaupun pihak musuh sedang melawan derita kebuluran. Maka inilah yang digelar seni dalam mempelajari kekuatan diri. Untuk mengelak daripada menyerang musuh yang berada dalam aturan yang sempurna, untuk mengelak daripada menyerang musuh yang penuh tenang dan yakin, maka inilah yang digelar seni dalam menilai keadaan dan situasi. Maka aksiom atau prinsip dalam ketenteraan ialah untuk tidak menyerang musuh dengan mendaki bukit, juga tidak menyerang ketika mereka menuruninya. Maka janganlah mengejar musuh yang berpura-pura melarikan diri. Jangan menyerang musuh ketika mereka mempunyai semangat yang tinggi. Jangan sesekali termakan umpan pihak musuh. Jangan menghalang dan menyerang tentera musuh yang ingin pulang ke rumah. Pada ketika engkau mengepung tentera musuh, sediakanlah satu laluan untuk mereka tembus dan melarikan diri. Jangan keterlaluan dalam menekan musuh yang terdesak. Maka inilah dia seni dalam peperangan.